Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Helmi bin Muhammad Nazir, nombor metrik 048424. Hari ini saya akan membentangkan mengenai corak pemerintahan selepas Khalifah Omar bin Abdul Aziz. Okey, khalifah pertama yang kita akan bahaskan ialah Khalifah Yazid bin Abdul Malik, 101 hingga 105 Hijrah. Latar belakang beliau nama sebenarnya ialah Yazid bin Abdul Malik bin Marwan bin Al-Hakam dan lahir pada tahun 65 Hijrah. Beliau dikenali sebagai Yazid II kerana sikapnya yang mementingkan diri sendiri tanpa menghiraukan tugasnya sebagai seorang khalifah. Beliau meninggal di usia 38 tahun bulan Sya'ban tahun 105 Hijrah setelah memerintah selama 4 tahun 1 bulan. Pelantikan Khalifah Yazid bin Abdul Malik ditentukan oleh Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik selepas pemerintahan Khalifah Omar bin Abdul Aziz. Okay, seterusnya keadaan negara di zaman Khalifah Yazid bin Abdul Malik. Yang pertama, politik dalam negara. Munculnya pemberontak di Basrah oleh Yazid bin Muhallab. Yang sebenarnya Yazid bin Muhallab ini merupakan kurungan politik yang dilepaskan oleh Khalifah Omar bin Abdul Aziz suatu ketika dahulu. Tentera Yazid al-Muhallab berjaya menawan Al-Ahwas. Kemudiannya Khalifah Yazid pun menghantar saudaranya Masalamah bin Abdul Malik untuk menentang pemberontakan tersebut. Dan akhirnya Yazid al-Muhallab dan Hibba al-Muhallab pun kalah, ditewaskan oleh Masalamah bin Abdul Malik. Okey, seterusnya mengenai ekonomi negara. Khalifah Yazid bin Abdul Malik menjalankan semula cukai yang dihentikan oleh Khalifah Omar, tetapi cukai tersebut digunakannya bukan untuk negara tetapi untuk diri sendiri dan akhirnya menyebabkan rakyat benci terhadap beliau. Okey, seterusnya iaitu penaklukan di zaman Yazid bin Abdul Malik. Beliau cuba menakluk Khazar tetapi tidak berjaya. Dan Armenia berjaya ditakluki oleh Al-Jarrah bin Abdullah. Dan akhirnya selatan Perancis tidak berjaya ditakluki kerana Duke Edo berjaya mengalahkan As-Samah bin Abdullah. Seterusnya pula ialah Khalifah Hisham bin Abdul Malik, 105 hingga 125 Hijrah. Latar belakang beliau. Beliau nama sebenarnya ialah Hisham bin Abdul Malik bin Marwan bin Al-Hakam. Beliau lahir pada tahun 92 Hijrah. Beliau seorang yang lembut tutur kata, berbudi bahasa serta pandai menjaga tarafnya sebagai seorang khalifah. Beliau digambarkan sebagai seorang yang tidak sombong dan bongkak dengan kedudukannya. Beliau wafat dalam bulan Rabiul Akhir tahun 125 Hijrah. Pemerintahannya hampir 11 tahun. Pelantikan Khalifah Hisham bin Abdul Malik ditentukan oleh Khalifah Yazid sebelum wafatnya dengan menentukan penggantinya iaitu Al-Walid bin Yazid. Okey, gaya pemerintahan Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Pertama, penaklukan. Al-Hur bin Abdul Rahman berjaya menakluk selatan Perancis. Abdul Rahman bin Abdullah Al-Khafiqi berjaya masuk ke tanah besar Perancis hingga ke Tours. Mereka ditentang oleh pemerintah Perancis iaitu Charles Martel dan menerima kekalahan. Politik dalam negara. Muncul semula gerakan pemberontak di Iraq, Khurasan dan Morocco iaitu Syam. Pemberontakan ini dicetuskan oleh
3 golongan, iaitu yang pertama, Khawarij. Khawarij muncul semula di Iraq tetapi berjaya dipatahkan oleh tentera Hisham dan muncul lagi di Syam dengan kerjasama kaum barbar tetapi berjaya dikalahkan oleh wakil pemerintah Afrika Utara. Pemberontakan kedua iaitu Syiah, diketuai oleh Zaid bin Ali Zainul Abidin bin Husain tetapi berjaya dikalahkan. 100 tahun kemudian, golongan keturunan Zaid ini berjaya menubuhkan pemerintahan di Yaman. Seterusnya pula, pemberontakan oleh Bani Hashim yang dipimpin oleh Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas. Beliau bersekutu dengan Syiah untuk mengembalikan hak khalifah ke persukuan Bani Hashim, iaitu keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gerakan ini akhirnya berjaya menamatkan pemerintahan Khalifah Bani Umayyah pada tahun 50 Hijrah. Sekian saja daripada saya. Seterusnya saya serahkan kepada sahabat saya, iaitu Ahmad Idham bin Hakimi. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ahmad Idham Hakimi bin Zulkifli, nombor metrik 048804. Saya sambung kode pembentangan Khalifah yang ke-11 iaitu Al-Walid bin Yazid pada tahun 743 hingga 744 Masihi, atau lebih dikenali sebagai Al-Walid II. Nama beliau ialah Al-Walid bin Yazid bin Abdul Malik. Beliau merupakan anak saudara Hisham bin Abdul Malik dan juga anak kepada Yazid bin Abdul Malik, iaitu Khalifah yang ke-9 Bani Umayyah. Dari segi gaya pemerintahan, beliau mewarisi tahta daripada pakcik saudaranya, iaitu Hisham bin Ibni Abdul Malik. Pewarisan beliau terhadap pewarisan Al-Walid terhadap tahta Umayyah ditentang oleh kebanyakan kaum kerabat Umayyah kerana memiliki perangai yang buruk, suka berfoya-foya dan sebagainya. Akan tetapi, beliau juga tetap dilantik menjadi khalifah. Sebaik sahaja beliau dilantik menjadi khalifah, beliau mula menghapuskan musuh-musuh politiknya dan sesiapa sahaja yang menentangnya. Beliau wafat dalam usia 40 tahun dan tempoh pemerintahan selama 1 tahun 2 bulan. Beliau digantikan dengan sepupunya Yazid III. Khalifah yang seterusnya iaitu Khalifah yang ke-12, Yazid bin Al-Walid pada tahun 744 Masihi, atau lebih dikenali sebagai Yazid III. Nama beliau ialah Yazid bin Al-Walid bin Abdul Malik. Beliau anak kepada Al-Walid bin Abdul Malik, iaitu Khalifah ke-6 Bani Umayyah. Gaya pemerintahan beliau iaitu pemerintahan beliau tidak mendapat sokongan dari rakyat kerana kebijaksanaannya suka mengurangi anggaran belanja negara. Ketika tempoh pemerintahannya juga diwarnai dengan ketidakstabilan dan banyak pemberontakan. Beliau juga dikenali kerana enggan menaikkan gaji anggota tentera yang berkhidmat semasa zaman Khalifah Al-Walid kedua, iaitu Khalifah yang ke-11. Kenaikan gaji tersebut tu telah dijanjikan oleh Khalifah Al-Walid kedua, iaitu Khalifah yang ke-11. Beliau wafat dalam usia 46 tahun. Beliau digantikan oleh adiknya, iaitu Ibrahim bin Al-Walid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syahrul Afzal bin Cik Saidin, nombor metrik 048791. Seterusnya saya akan meneruskan pembentangan kami pada hari ini dengan khalifah yang seterusnya, iaitu Khalifah Ibrahim bin Walid. Nama lengkapnya ialah Ibrahim bin Walid
bin Abdul Malik, iaitu saudara kandung Yazid bin Walid bin Abdul Malik. Beliau memerintah pada tahun 127 Hijrah bersamaan 744 Masihi. Beliau diangkat menjadi khalifah tanpa memperoleh sebulat suara di dalam keluarga Bani Umayyah dan rakyatnya. Kerana itu, keadaan negaranya semakin kacau balau dengan munculnya beberapa pemberontak. Beliau memerintah selama 3 bulan dan wafat pada tahun 132 Hijrah. Seterusnya saya meneruskan dengan gaya pemerintahan Khalifah Ibrahim bin Walid. Khalifah Ibrahim bin Walid ni berkhidmat sebagai khalifah ke-13 Daulah Bani Umayyah yang menghentikan saudaranya iaitu Yazid bin Walid. Kerana keadaan pemerintah pada waktu itu mengalami masalah, maka kebangkitan Ibrahim sebagai khalifah tidak disetujui oleh beberapa kalangan keluarga Umayyah. Bahkan beberapa sejarawan mengatakan bahawa di antara beberapa Bani Umayyah ada yang menganggapnya hanya sebagai gubernur, bukan khalifah. Di antara mereka yang menolak Khalifah Ibrahim bin Walid adalah Marwan bin Muhammad. Pada waktu itu beliau menjadi gubernur dari 4 wilayah iaitu Armenia, Kaukasus, Azerbaijan dan Mosul. Marwan bukan hanya menolak bai'ah kepada Ibrahim bin Walid, tetapi juga mengerahkan 80,000 orang dari Armenia ke Syria. Itulah gerakan terbesar yang dihadapi oleh pemerintah Ibrahim bin Walid. Untuk berurusan dengan tentera yang besar, beliau meminta bantuan saudaranya iaitu Sulaiman bin Hisham dan melantiknya sebagai panglima. Secara berasingan menghalang pasukan tentera Marwan bin Muhammad, Panglima Sulaiman ni segera mengunjungi berbagai wilayah berhampiran Syria dan Palestin dan beberapa kawasan lain. Akhirnya mereka mendapat bala bantuan yang mencecah 120,000 orang dari Mesir, Iraq dan Hijaz. Tentera besar berangkat dari Damsyik ke utara untuk menghadapi tentera Marwan bin Muhammad. Suasana Syria dan sekitarnya cukup tegang. Gubernur Marwan bin Muhammad ni bukan hanya seorang pejabat terkenal di wilayah Armenia dan sekitarnya, tetapi juga seorang panglima perang yang hebat yang matang di medan perang. Dia berulang kali memimpin tentera dan menaluki sejumlah beberapa wilayah. Sementara Panglima Sulaiman bin Hisham ni adalah sebaliknya. Walaupun seorang panglima, Sulaiman bin Hisham ni dibesarkan di lingkungan istana. Dia tidak menguasai medan perang sepenuhnya. Oleh itu, walaupun jumlah pasukannya melebihi Marwan, Sulaiman ni tidak dapat melakukan banyak hal. Ketika pertempuran itu berlaku, tenteranya tewas. Medan pertempuran dibanjiri dengan darah tentera Sulaiman. Melihat keadaan tenteranya, Sulaiman bergegas melarikan diri ke Damsyik. Dia segera pergi ke Khalifah Ibrahim bin Walid dan memberitahunya apa yang telah terjadi. Khalifah Ibrahim ini tidak dapat berbuat banyak. Dia tidak mempunyai pasukan simpanan. Oleh itu, dia memutuskan untuk menyerahkan dirinya kepada Marwan bin Muhammad. Ditemani keluarganya, dia bertemu dengan Gubernur Marwan dan menyerahkan kekhalifahannya. Marwan bin Muhammad ni memberi perlindungan kepada Ibrahim bin Walid yang telah hidup hingga tahun 132 Hijrah. Ibrahim bin Walid ni hanya memerintah kurang dari setahun. Selanjutnya kekhalifahan Umayyah ni dipimpin oleh Marwan bin Muhammad, iaitu khalifah terakhir Bani Umayyah. Khalifah seterusnya ialah Marwan bin Muhammad. Tempoh pemerintahan adalah 127 hingga 133 Hijrah bersamaan dengan 744 sehingga 750 Masihi. Nama penuhnya adalah Marwan bin Muhammad bin Marwan bin Hakam. Beliau adalah cucu daripada khalifah keempat dari Bani Umayyah, iaitu Marwan bin Hakam. Beliau seorang ahli negara yang bijaksana dan seorang pahlawan. Marwan bin Muhammad ni adalah merupakan khalifah Umayyah yang terakhir memerintah di Damsyik, Syria. Marwan mula memerintah selepas saudaranya iaitu Khalifah Ibrahim yang meninggalkan tugas khalifah dan pergi menyembunyikan diri. Sebelum menjadi khalifah, Marwan bin Muhammad ni adalah seorang gubernur Azerbaijan. Marwan mewarisi sebuah empayar yang sedang dalam zaman kejatuhannya. Walaupun mendapat beberapa kemenangan awal, beliau dikalahkan oleh Abu al-Abbas as-Saffar di Sungai Zab.
dalam pertempuran ini lebih kurang 300 ahli keluarga Bani Umayyah ini terbunuh. Marwan bin Muhammad melarikan diri ke Hurah, terus ke Dimashq. Namun Abdullah bin Ali yang ditugaskan membunuh Marwan oleh Abu Abbas Ash-Shaffah yang selalu mengejarnya. Akhirnya sampailah Marwan di Mesir. Di Bushair, daerah Al-Fayun, Mesir, dia mati terbunuh oleh Saleh bin Ali, orang yang menerima penyerahan tugas dari Abdullah. Marwan terbunuh pada tanggal 27 Zulhijjah 132 Hijrah. Kematiannya menandakan berakhirnya pemerintahan kerajaan Bani Umayyah. Kaum keluarga Bani Umayyah yang lain juga habis dibunuh oleh tentera Abbasiyah. Cuma seorang sahaja yang terselamat, iaitu Abdul Rahman Ad-Dakhil, yang kemudiannya menyudut ke Sepanyol dan menubuhkan kerajaan Bani Umayyah Sepanyol.